lain hari ni menjebelahi kita. Hari ni hari cuti, cikgu panggil kamu, jangan marah ya. Sekejap je, lepas ni sambung tidur balik. Ibu tadi bangun pukul berapa? Puas tak tidur? Bangun pukul 9.50. Dah sarapan kan semua orang? Okey, 8.45. Semua orang dah sarapan. Cikgu harap semua orang dah ambil sarapan, dah mandi, dah segar-segar. Baru otak kita okey sikit nak jalan hari ni. Baik, boleh nampak skrin cikgu kan? Jadi ni soalan kita terus bincang lah. Ni soalan yang cikgu bagi pada kamu, soalan diary tu. Okey, soalan 5. Kita mula jadual menunjukkan indeks harga tahun 2015 berasaskan tahun 2014. Okey, dia mention kat situ 2015 berasaskan 2014, mak tebalnya. Sekejap, cikgu adjust terlalu tebal. Okey. Peratus penggunaan 4 jenis bahan yang digunakan, pemberat dia lah, ni pemberat W. Ini I ni kamu kena kenal pasti, dia dah sebut 15 berasaskan 14. So 15 berasaskan 14. Dan at the same time, kamu mesti faham ini datang daripada formula harganya pada tahun 15 bahagi harganya pada tahun 14 darab 100. Okey, untuk kamu dapat nilai-nilai ni. Right, dia datang daripada formula tu, cikgu harap kamu ingat. Baik, soalan yang pertama, cari harga M pada tahun 2014 jika harganya pada tahun 2015 ialah 2. Okey, dia dah beri P15. Okey, ini adalah P15. Baik. Kemudian soalan yang kedua, kita akan guna formula inilah kan. P15 bahagi P14 darab 100 sama dengan tengok harga M sahaja. So itu dia, indeks dia. Okay, ini formula cari indeks yang ini, kemudian kita samakan dengan 189. Okay, kita akan buat yang ini. Soalan yang kedua, cari indeks harga bagi J. Okay, sebut J, so fokus pada J. Pada tahun 2015 berasaskan tahun 2013. Okay, J15 berasaskan 13. Oh, ada 13, nampak? Ada tahun yang baru kat situ. Terkeluar daripada jadual kita. Jadual kita adalah 15-14. Okey, diberi indeks harga dia adalah 184. Tak apa. Ini adalah 184. So bila ada tahun yang baru tu, ingat lagi cikgu dah pesan kan? Okey, kita buat titik. Okey, kita buat titik. Sini tahun yang paling jauh sekali, 13, 14, 15. Okey, kita buat titik macam ni. Kemudian buatlah titik sana. A, sini B, sini C. Okey, tengok soalan nak yang mana, kamu pun jawablah. Okey, ini cikgu ajar buat titik. Yang terpulang yang lain buat macam mana baik. Kita tengok jawapan yang cikgu minta kawan-kawan hantar. Jadi untuk yang pertama, mana dia? RM2 adalah harga pada tahun 15, so RM2 bahagi X, dia nak cari darab 100 samakan dengan 189. Okey, kemudian jawapan dia 1.06. Okey, so boleh kan? 5 markah, that means kat sini kaedah 1 markah, jawapan 1 markah. Alright, kemudian yang kedua, boleh semak jawapan kamu yang lain. Kalau ada salah, betulkan. Kalau betul, tik. Nanti kamu boleh agak-agak markah kamu. Okay, next untuk soalan yang kedua. Tadi kan cikgu kata, ni. Guna titik tadi. Okay. Apa yang diberi pada kamu, 184 ni kamu baca baik-baik. Price index, indeks harga pada tahun 2014 berasaskan 13. So 14 berasaskan 13 adalah 184. So ini 14 kepada 13. Hubungkan dengan titik yang betul. Jangan tersalah titik. Okey, itu adalah 184 dan itu adalah barang J. Tadi kita dah ada dalam jadual. Ingat kita dah ada 15 dengan 14. So kita refer jadual kita. Barang J tadi. 15 berasaskan 14. Indeks dia itu 84. So kita masukkan. Guna titik yang betul. Itu dia titik dia. Dan dia minta dia nak 15 berasaskan 13. Itu yang soalan nak.
Okay, soalan nak 15 berasaskan 13. Itu yang dia minta. Okay, maksudnya dia nak yang bawah ni lah. Dia nak yang smile tu, macam smile tu. Alright, jadi dia nak C. Formula yang kita ada ingat, A darab B bahagi 100 sama dengan C. Okay, itu formula dia. Atas tu A, sebelah tu B, bawah tu C. Alright, dan you dapat 154.56, ganti baik-baik. 184 darab 84 bahagi 100, dapatlah terus I15. Ini C lah, 154.56. Okey, untuk indeks, untuk jawapan indeks, cikgu dah pesan boleh bagi satu tempat perpuluhan, boleh bagi dua tempat perpuluhan. Tapi kalau dia melibatkan harga, sebab ini harga kan, yang tadi ini RM, jadi kena dua tempat perpuluhan, mesti 2 TP. Okey, boleh? Cikgu rasa markah dia ni 5 banyaknya. Okey, markah dia sepatutnya 2 je. Tak apalah, ini kita bagi dia markah penuh 3. Okey? Itu dia. Soalan. Okey, so soalan 1. Soalan yang kedua. Indeks gubahan untuk kos kek itu pada tahun 2015 berasaskan tahun 2014 ialah 154. Diberi indeks gubahan. So, formula ingat indeks gubahan. I darab W bahagi jumlah W. Okey, I index, tengoklah kalau dia kata index 15, kalau dia kata harga 15-14, so index yang kita guna ini mestilah 15-14. Okey, bahagi jumlah W dan jawapan dia adalah 154. Itu dia dah beri. Okey, kalau cikgu terlalu laju bagi tahu cari nilai H, kemudian harga yang sepadan kek. Okey, sekarang dia dah sebut tentang kek, bukan lagi tentang bahan. Okay, ni jadual tadi, bukan lagi tentang bahan. Bila dia dah sudah guna untuk kek, maksudnya bahan tu dah combine. Kalau bahan tu dah combine jadi kek, kita akan guna indeks gubahan sama dengan, sebab dia bercerita tentang harga. So kita akan guna 15-14 kan. So indeks P15 bahagi P14 darab 100. Sangat penting untuk kamu tackle soalan-soalan ni. Kamu kena faham dia nak apa. Okay, apa maklumat dia? Nak guna indeks ke? Nak guna indeks gubahan ke? Tahun mana ke? Kena jaga-jaga. Okay, kalau dikata 14 berasaskan 5 tahun, 14 dan 15, so kita guna indeks 14-15 lah. Kenapa kita guna gubahan? Sebab dia dah cerita tentang kek. Semua bahan dah combine. Jadi gubahan tu selepas kita combine kan? Jadi kita guna formula itu. Baik, tengok jawapan tadi kawan kamu dah buat. Okay, itu dia. 154 sama dengan 84 darab 5. Cikgu akan cek satu-satu kalau dalam SPM. 154 darab 40, 189 darab 10, H darab 45. Okey, gabungan ni sudah award kamu 1 markah dan bahagi dengan 100 serta samakan dengan 154. Bila samakan dengan 154 ini markah 1 lagi. 2 markah. Okey, dan kiralah tak kira apa cara sekalipun, H kamu mesti dapat 154. Sekejap cikgu semak. Betul kan? 154. Okey, dapat H-nya 154. Siapa tak dapat jawapan ni? 3 markah ni. Siapa tak dapat? Boleh? Setakat ni boleh? Boleh Sarah dapat jangan hilang markah-markah ni. Soalan ni kita nak skor ni. Okay, soalan ni boleh buat. Okay, next. Soalan yang seterusnya tadi, harga kek. Dia nak harga kek pada tahun 2014. Okay, dia nak yang bawah ni. Jadi kita guna gubahan. Gubahan yang sama yang menghubungkan 14 dengan 15 tadi. Okay, gubahan ini 154. Jadi kita ambillah P. Ini adalah P15 per P14 darab 100 sama dengan 154. Okey. Jadi harga pada tahun 2015 adalah RM27.10. X itu jangan bagi X sebab soalan tak sebut X pun. Bila kamu dah dapat, kamu kena tulis balik. Harga pada tahun 14 adalah RM17.60. Okey, soalan tak ada X. Kita yang letak sendiri kan? Alright. Jadi berapa markah kat situ?
Total 5 markah. So atas dah ambil 3, bawah tu 2, maksudnya gantian 1 markah kaedah. Dan jawapan, markah untuk jawapan mesti RM17.60. Kalau tulis 17.6, kamu boleh hilang markah ni, N kosong. Okay, sebab itu harga. Tolong ingat, boleh ingat tak semua orang? Jangan bagi 17.6. Itu dia kata kamu tak faham soalan nak apa. Soalan nak harga, so bagi RM17.60. Boleh faham? Padahal sama je kan? Nilai dia sama je 17.6 atas 17.60. Okey. Tapi sebab itu harga kena bagi 2 tempat perpuluhan. Ada soalan tak? Boleh? Okey, macam sunyi pula. Sarah okey Form 4 boleh tak? Ada buat tak? Sempat ke tak sempat buat? Okey Jihan, good Jihan. Alright, soalan 6. Okey, ini Yongzhen boleh, Kiat Seng boleh, Sing. Okey, dah buat Baik, soalan 6. Tengok soalan. Rajah ialah satu carta pi. Okey, itu satu carta pi. Ada PQRS. Okey. Jadi dia beri lagi. Ingat cikgu dah pernah bagi tahu pemberat kamu boleh jadi carta pi. Inilah. Boleh jadi nisbah kalau dia bagi nisbah bahan-bahan. Boleh jadi carta palang. Itu boleh jadikan dia sebagai W, weight H dalam soalan indeks. Okey, W pun boleh jadi apa satu lagi? Peratus. W pun boleh jadi sudut. Okey, sudut, darjah. Ini semua nilai-nilai W yang boleh ambil. Kalau bagi carta, itulah dalam nilai itulah adalah W kamu. Okey. Jadi jadual menunjuk harga barang. Okey, jadual ni harga barang pada tahun 2011. Okey, poin yang penting kamu kena tangkap tahun tu. 11 berasaskan 15. Okey. Dan indeks harga masing-masing 15 berasaskan 11. Maksudnya I itu adalah ini I15 11. Okey, ini harga P15. Ini harga P11. Tu dia. Kamu kena buat macam tu. Kamu kena faham apa yang diberi dalam jadual. Bila kamu dah tahu tulis tu, kamu tahulah macam mana dapat I15. Ini mesti ambil P15 bahagi P11 darab 100. Okay? Itu yang ada dalam jadual ni. Baik, itu dia. Ada X. Ada X kat situ. Senang aja soalan ni. Tak susah pun cari value X. So, X adalah harga untuk bahan P pada tahun 2011. Jadi 2015 dah bagi harga untuk barang P dan indeks bahan pun dah bagi. So ganti dalam formula saja, cikgu rasa semua orang pun tahu. Okay, buat elok-elok, buat baik-baik. Kemudian calculate the composite index, cari indeks gubahan 2015 berasaskan tahun 2011. Maksudnya indeks gubahan, composite index. Okay, I bar. Okay, 3 markah. Indeks gubahan mesti 3 markah. Soalan A 2 markah. Soalan indeks gubahan saja mesti 3 markah. Okay? Mudah aja kan? Macam kamu cari min dalam soalan statistik matematik moden. Okay? Purata tu. Jadi kita buat perlahan. Jangan hilang markah ni. Cikgu dah ajar skill guna kalkulator. Cikgu dah bagi tahu. Tinggal kamu je lah praktis selalu. Okay, cari nilai X tadi. Mana tadi? X ada kat sana. 720 bahagi X. Okay, sekarang kita boleh tulis X sebab dia memang minta X. Okay, 720 bahagi 11 darab 100, 120. Jadi X adalah 6. Nampak tak? Bila kita tekan kalkulator kita dapat macam ni. Kamu kena faham balik. Okay, kamu kena faham. X ni apa? Nilai apa ni? X nilai apa ni? Cuba beritahu cikgu. Harga, Sarah kata. Ingat tak yang lain? Kena ingat ni. X ni harga. So bila harga, thank you Sarah. Bila harga, jangan biar jawapan 6 macam ni. Kena tulis RM6 ataupun tulislah RM RM6. Tu rajin lah, tu rajin sikit. Ini dia. Ini akan award kamu markah yang untuk jawapan. Faham?
Faham semua orang? Ni tajuk indeks harga kan? Boleh ke Yongzhen, boleh ingatkan? Alright. Soalan B. Cari indeks gubahan, soalannya direct, sangat telus, sangat. So ganti saja, bila ganti cikgu akan semak semua yang digantikan. W kan kita kena cari. Okey, bila kita kena cari W, kamu tengok carta pi, kalau dibagi dalam ni darjah, maksudnya jumlah dia mesti 360 darjah. Tapi kadang-kadang dalam carta pi dia bagi peratus. Kadang-kadang dia bagi peratus. Kalau dia bagi peratus, jumlah dalam mesti berapa? Jumlah dalam mesti berapa? Jumlah dia mesti 100 lah, 100%. Tambah semua mesti dapat 100%. Kadang-kadang dia bagi peratus. So hati-hati tengok baik-baik. Kalau dalam ni dia tengok okey 120 darjah, 45 darjah, 90 darjah ni kena tahu. Maksudnya semua jumlah untuk darjah dalam sudut dalam bulatan 360. So, kita boleh dapat nilai P. Okey, cari nilai P dengan betul. And then inilah 360 tolak 45 tolak 90 tolak 120 dapat 105. Sama tak dengan jawapan kamu? Sama tak? Kalau cikgu terlalu laju bagi tahu tau. Welly, thank you. So 105 ambillah tadi, pastikan pasangan dia sama. Cikgu lebih suka kalau kamu letak W kat tepi ni dulu. Ataupun buat jadual baru. Letak W untuk P. Okay, W untuk P tadi berapa? Yang kita kira kan? Yang dikirakan tu 105. Letak dulu supaya kamu, kadang-kadang dia boleh letak kucak kacir. Ganggu kamu, dia saja nak trick kamu. Okay, situ 48. Letak partner dia baik-baik. Untuk R 90, untuk S 120. Cuba ingat cuba letak baik-baik sebab ada satu tahun tu dia letak sini S, sini R. So dia buat sini, dia letak situ SR. 45. Okey, 45. Terima kasih Dian Jeh. Okey, 45. Jadi letak macam ni dulu pasangan dia. Cikgu lebih suka kamu letak ini dulu kemudian baru buat supaya kamu tak tertukar. Okey, cikgu rasa jawapan ni ganti masuk tadi. Betul tak? Sama tak dengan jawapan kamu? 11854 sama tak? Jawapan diberi pun betul. 1-1. Okey, semua yang sama. Sarah sama, Dian J sama, Welly sama. Okey, good. So semua orang dah cuba kan? So 118.54 ini yang harga ke? Ini harga ke? Okey, Jihang pun dapat, Kiasen dapat. Yongzhen, harga ke ni 118.54? Bukan. Okey, bukan. Ini adalah indeks gubahan. Okey, bila indeks gubahan bagi satu tempat perpuluhan boleh, 3 tempat perpuluhan boleh, 2 tempat perpuluhan boleh. Satu tempat perpuluhan dengan syarat nilai depan ni besar lah. Tapi biasakan diri kamu bagi 2 tempat perpuluhan. Okey, cuma cikgu nak kamu faham betul-betul ini adalah indeks gubahan bukan harga. Okey, markah dia akan award kat sini 2 markah. Ganti setiap satu yang diganti, samakan ini dengan 118 bahagi dengan jumlah 360 itu markah yang kedua dan markah jawapan N1. So 5 markah daripada soalan A dan B. Okay, soalan C. Cikgu teruskan, kalau cikgu terlalu laju stop cikgu. Diberi bahawa perbelanjaan bulanan bagi barangan itu pada tahun 2015. Okey, perbelanjaan bulanan maksudnya dia dah cerita tentang total. Okey, combine. Dia dah combine together, so itu kamu kena guna indeks gubahan. Okay, 15 dan 11. So I15 dengan 11. Dia dah beri tahun 2015 3200. Hitung perbelanjaan pada tahun 2011, maksudnya dia mau P11 ni berapa. Okay, so soalan C tengok dah ada di situ, kita terus tengok. P15 bahagi P sebelah darab 100 samakan dengan indeks gubahan 15-11. Make sure ini adalah indeks gubahan 15-11 sebab soalan tadi menghubungkan 15-11.
Okey, kamu check balik betul ke ini 15-11? Macam mana kita nak tahu dia 15-11? Macam mana kita nak tahu ini adalah indeks gubahan 15-11? Kita tengok apa? Ini idea, macam mana kita nak tahu dia 15-11? Pasti dia 15-11. Biling? Ada idea? Macam mana kita pasti itu adalah 15-11 punya indeks gubahan? Cubalah siapa-siapa baca soalan. Lagi Ibah? Macam mana kita tahu indeks gubahan itu memang pasti 15-11? Di mana dia berada? Clue-nya di mana dia berada? Ready? Soalan B. Soalan B 15-11. Okey. Cari indeks gubahan. Okey, baca soalan. Betul lah baca soalan. Lagi satu, kalau kita nak pasti betul-betul ini adalah 15-11, cara kita dapat tadi, kita mesti guna I 15-11. Nampak tak? I ni adalah I 15-11. Semua sama. I 15-11. Tu cara kita nak pastilah. Itu adalah indeks gubahan 15-11. Okay, semua orang pun macam, kenapa cikgu tanya tu? Kan ada soalan dah cakap. Tak apa, cikgu just nak kamu clear betul-betul. Kalau kita nak pasti ni adalah I 15-11, indeks yang kita guna tu memang I 15-11. Alright? Baik. 11854, kita balik pada soalan tadi. Simple aja. Okay, 1 dan 2699. Sama tak? Sama tak? Sama? Okay, thank you. Jadi 3200 per P1 darab 100 sama dengan 118.54 kan? Okay, cikgu agak risau sebab P tu duduk di bawah. Okay, kalau kamu biasa buat, skill kamu dah bagus tak apa. Cikgu agak risau kalau yang masih lagi skill tak berapa cekap lagi. Okay, kamu ni pindahkan dulu. Okay, ataupun kamu guna calculator, shift calculate itu lebih selamat. Okay, 118.54 bahagi 100. Kemudian kamu darab silang. Okay, bila darab silang baru nampak, oh P1 mesti ambil 3200 darab 100 bahagi 118.54. Kalau kamu faham maksud cikgu, kamu fahamlah. Cikgu agak risau kat sini sebab dia dekat bawah. Kadang-kadang kamu nak darab ke nak bahagi pun ada kesilapan. Okay, jadi ini baguslah. Buat dengan cara yang betul. Boleh tekan calculator 3200 bahagi X darab 100, alpha sama dengan 118.54. Dah siap type tu, shift calc. Calculator boleh bagi. Shift calculate. Kan? Alright, next soalan D. Kenapa ada titik? Cikgu nak perasan tadi. Kita tengok. Dari tahun 2015. Okay, 15. Ada tahun yang baru 16. Okay. Indeks harga barang PQR meningkat sebanyak 600, manakala indeks harga bagi barang S tidak berubah. Okey, hati-hati soalan macam ni, markah aku award 3. Hitung indeks harga gubahan, indeks gubahan pada tahun 2016 berasaskan tahun 2011. Dia mau I gubahan 16 berasaskan 11. Okey, jadi 3 markah banyak, so kita boleh agak, dia agak panjang Jadual tadi cikgu ada tak kat bawah? Okey, ada jadual ni kat bawah. Ini adalah indeks harga tadi. 15 berasaskan 11. Kemudian ini harga, tak apalah sekarang kita fokus pada indeks. 15 berasaskan 11 dan statement dia kata indeks harga PQR meningkat sebanyak 600. Maksudnya dia bersambung saja daripada 15 terus sambung kepada 16. Kalau dia bersambung macam tu, kamu kena faham PQR ni masih berasaskan tahun 2011. Okay, sebab dia hanya sambung. Jadi S tak berubah. Patutlah guna titik tadi kan? Okay, sekarang cikgu faham sini. A, B, C, A, B, 11, 15, 16.
Sekarang kita nak cari indeks gubahan 18 berasaskan 11 itu yang C tu. Okey. Tapi dia cerita perubahan satu-satu item. S saja yang tak berubah. Jadi kamu kena kira peratus tu berapa naik. Dia kata semua naik berapa tadi? 6%. Semua naik 6%. So macam mana kita kira? Itu dia. Untuk 120 ini kita ambil sebab dia naik 6%. Jadi 106 bahagi 100 darab 120. Kita dapat berapa kenaikan dia? 120 106 per 100 sebab dia naik 6%. Kemudian darab balik dengan 120 yang asal tadi. Dapat 127.2. Baik, ini apa kamu dapat? Apa yang kamu cari ni? C ni apa? C tu apa? 127.2 ni. Cikgu akan selalu tanya macam ni lah. Sebab cikgu nak kamu clear betul-betul. Kamu cari apa ni? C. Tengok C, dia label kat P. Kemudian jawapan dia 127.2. Apa ni Lian Ji What do you think? Apa ni C ni? Indeks harga 2016 berasaskan tahun 2011. Yes, 16 berasaskan 11 untuk P. Okay, untuk P. Indeks harga dia 16 berasaskan 11. Okay, good. Cikgu harap orang lain pun nampak. Okay. Untuk Q pula. Tadi dia kata Q pun naik 6%. So formula yang sama. 106 per 100 darab 115 sebab dia naik 6%. Ambil 106 per 100. Darab dengan 115. Okey, itu dia. 115 darab 6%, kamu dapat 121.9. So, kamu nak kena faham ini adalah indeks harga untuk bahan Q 16 berasaskan 11. Okey, ini formula tadi tu kan. Baik, C. Untuk C, R nak cari C dia juga barang. R pun naik 6%. So sama formula 106 per 100 darab 110 ataupun guna titik. Kita dapat 116.6 dan kamu kena faham ini adalah indeks harga. 16 berasaskan 11 dan satu lagi untuk S tak berubah. Indeks harga untuk S 16 berasaskan 11 adalah 125. So kita ada indeks harga setiap item. 1611, 1611, 1611, 1611 untuk PQRS. So soalan minta cari indeks gubahan, guna formula baliklah dan boleh guna pemberat yang sama W. Tak berapa jelas kat situ 127.2 darab dengan apa tu? 105. 121.9 darab dengan 45, okay correct. 116.6 darab dengan 90, okay 125. Darab dengan 120. 125 indeks dia dah 120 sudutnya. Okey, atas tu dah award kamu 1 markah. Kemudian bahagi 360 dan samakan itu award kamu 1 markah and then jawapan 123.15. 1 markah lagi, 3 markah. No, sebab sini kena kira kan. Sorry Sini kena kira, sini markah yang pertama. Alright, so situ tak ada markah yang kedua. Gantian terus semua. Okay. Sampai sini ada soalan, boleh buat tak? Pening ke? Pening sangat ke soalan ni? Tak ada. Boleh so kalau ada soalan ni markah dia 8 hingga 10 markah. Okay, jawablah elok-elok. Kalau 8 markah jawablah penuh 8 markah. Kalau 10 markah jawablah penuh-penuh 10 markah tu. Okay, so kita pergi soalan 7. Ini soalan penyelesaian segitiga. Baik, dia bagi kamu 2 segitiga atas ABC dan segitiga bawah CDE. Cari sudut tirus DCE. Okey, cikgu pernah bagi tahu semua kelas yang cikgu ajar, cikgu dah bagi tahu. Dalam soalan A ataupun dalam satu soalan untuk segitiga, penyelesaian segitiga, dia akan tanya kamu, mesti akan test kamu guna hukum petua sin. Sekali satu soalan petua sin, paling kurang dia akan tanya satu soalan yang menggunakan petua cos.
So ingatlah kalau A dah guna cos, bawah mesti guna sin. Biasanya macam tu. Dan mesti ada soalan cari luas. Tak lari mana. Soalan dia berkisar itu saja. Dan ambiguity lah kalau ada. Okey, cari soalan yang pertama tadi kita tengok sudut tirus DCE. DCE itu dia mau ini. Bila ada tiga sisi kita guna petua apa? Bila ada tiga sisi kita guna petua apa? Cos. Okay, so sebelum kita teruskan cikgu nak remind balik untuk petua sin kamu kena ada pasangan, ada pasangan A dan sudut A dan sisi A. Kena ada sepasang. Okay, kena ada pair. Baru boleh guna petua sin. Okay, kena ada sepasang maklumat dia. And then boleh cari apa-apalah. Boleh cari sudut ke, boleh cari mana-mana yang dia minta. Kena ada pasangan ni. Tu ingat balik sebab Form 5 ni dah tinggal setahun. Okay, mesti ada sepasang baru boleh guna petua sin. Untuk petua cos. Okay, untuk petua cos syarat dia ada dua keadaan. Yang pertama, kalau kamu ada tiga sisi A, B, C, boleh guna cos. Yang kedua, kalau kamu ada sayap dan paruh. Okey, cikgu sebut sayap dan paruh. Let's say ini sayap. Ni A, sayap B dan paruh C. Kamu boleh guna petua cos. Yang ni memang tak boleh guna petua sin. Yang bawah ini pun tak boleh guna petua sin. Dua-dua ni tak boleh guna petua sin, kamu tak akan dapat. Ini kes sayap dan paruh, sayap burung, paruh burung. Ni sayap dia lah ni. Ini paruh dia tajam kan. Tu sayap. Sayap dan paruh guna cos. Kalau ada tiga sisi pun guna cos. So untuk kes soalan tadi, catat kalau dah lupa, Form 4 pun sama. Kita dah lama masuk tajuk ni. Okay. Cikgu dah pecut tajuk ni awal-awal tahun kan. So dah lama juga. So recall balik. Catat kalau perlu. Okay, soalan ni nak cari sudut C. Kamu tengok ada semua sisi kan. Jadi guna petua cos. Ini salah lah ni kamu buat. Okay, so kita akan guna petua cos sebab kita nak cari sudut C di dalam. Petua cos ingat ke? A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 darab B darab balik dengan C dan cos sudut A tu di belakang sekali. Cikgu dah selalu tekan. Kalau nak cari A, letak sudut A di belakang. Kalau nak cari C, letak sudut C di belakang. Kalau nak cari sudut A, letak sisi A di depan. Kalau nak cari sudut B, letak sisi B di depan. Okey, itu dia petua dia tips dia. Baik. Jadi untuk soalan ni, siapa kita nak letak depan? Siapa yang kita nak letak depan? Seeing, kita nak letak siapa kat depan tu? Sisi mana kita nak letak depan? Kiasan kata 8. Okey. 8 semua orang faham. Sebab kita nak cari C. Kita nak cari C, kita akan letak C kat sini. Jadi depan tu mesti letak 8 lah. Okey, A, B, C tu tak kisah. Yang penting kamu tahu siapa nak letak depan. Okey, 8 kuasa 2 sama dengan, ambil sisi yang lain tu, 7 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2, ulang balik 7 dengan 10, ulang balik, kemudian cos C. Sebab kita nak tahu C, kita letak C. Cos C. Right, and then tekan kalkulator saja ni. Ataupun kamu akan pindahkan 2, 7, 10. 2, 7, 10 cos C. Cikgu pindah ke kiri sebab di sini dia negatif. Sama dengan 7 square tambah 10 square tolak 8 square. Semua bawa ke kanan dan tinggalkan cos C. Belum tekan kalkulator lagi, buat slow-slow. 7 square tambah 10 square tolak 8 square bahagi ini. Semua ini. Okay. 2, 7, 10. Okay, dapat apa ni? Cikgu perlukan bantuan kamu. Dapat berapa? 7 square tambah 10 square tolak 8 square bahagi 2, 7, 10.
52 point, yang Zan 52.62 tu untuk C kan? Untuk cos C berapa? Ah, 0.6071. Okay, Yang Zan 0.6071, Jihan, Kiat Seng, Yang Ji, alright. 0.6071. Kamu akan dapat ni bila kamu tekan kalkulator. So itu untuk cos C, jangan lupa. So carilah C, barulah dapat itu 52.62 darjah. Baik, cikgu suka nak ingatkan kamu ada dua pilihan, sama ada nak jawab dalam darjah minit ataupun nak jawab dalam darjah saja perpuluhan. Cikgu prefer jawapan dalam perpuluhan. Dalam pemeriksaan pun kita suka tengok jawapan dalam perpuluhan, tak payah tukar minit. Sebab sometimes kalau kamu buat minit, minit tu dah terlebih daripada 60, kamu lupa nak bundarkan, terlebih daripada 30, kamu lupa nak bundarkan ke depan. Itu bahayanya. Bunyi okey ke tu? Kesian bunyi. Line tak stabil kot. Asyik terkeluar je daripada meeting. Alright, so ada soalan, ada masalah tak soalan ni? Cuba bagi jawapan dalam darjah. Tak payahlah guna minit. Kecuali kalau dia minta. Alright. So tak ada berapa markah tak? Cikgu dah tutup dah berapa markah. Biasanya 2 markah. Okay, biasanya gantian dalam formula. Gantian maksud cikgu start ganti sampai sini dah bagi 1 markah dan jawapan terus 1 markah. Tengok tak? Yang lain-lain ni cara kamu kira ni dia tak kisah kamu nak kira macam mana. Okay, tak kisah pun nak kira macam mana asalkan dapat jawapan 52.62. Gantian markah yang pertama, nampak tak gantian? So kalau rasa tak cekap ke apa ke pun pastikan kamu ganti dalam formula yang betul. Gantian mesti betul. Jangan kelang-kabut tiba-tiba letak negatif, sini jadi tolak lah, sini jadi tambah lah. Kalau kamu letak tambah di sini dikira salah lah. Dikira kamu ganti dalam formula yang salah, habis markah. Kalau atas ni kosong, bawah ni pun kosong. Walaupun jawapan dia 52.6. So markah K tu sangat penting. Kalau cikgu tulis K, markah bawah ni N bergantung kepada K. Kalau K atas tu kosong, bawah automatik akan kosong. Okay, baik. So cikgu cuma nak bagi tahu markah K tu sangat penting. Kaedah kamu kena tunjuk dengan betul. Okay, next. Panjang BC. Okay, bila kita dah dapat ni C 52.62, tulis itu. Tulis, conteng kamu punya tu soalan. Nanti dalam exam semua jawapan dalam kertas soalan, tak guna test pad dah. So conteng aja dalam kertas soalan tu, janganlah takut nak comotkan dia. Conteng aja. Okay, SPM nanti jawapan semua kertas 1 ke kertas 2 ke jawab dalam kertas soalan. Tak payah guna test pad dah sekarang untuk AdMaths. Tak ada objektif untuk form 4 yang baru lagi, tak biasa lagi, tak ada objektif untuk AdMaths. Semua structure macam ni. Kertas 1 dan kertas 2 lebih kurang je. Okay, panjang BC. BC. Alright. Kita nak cari ni. Baik, kita boleh guna apa? Kita boleh guna apa kelas? Nak cari panjang BC. Ada bagi maklumat lain ke? Alright, guna petua apa kat situ? Guna petua sin. Okey. Orang lain? Nampak ke guna petua apa kat situ? Okey, guna petua sin. Alright, kalau guna petua sin, kamu akan dapat yang mana dulu tu? Sudut ini 53. Pasangan dia yang kita nak carikan BC. Okey, 15 ini sudut bertentangan dia berapa? Macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu tu? Cuba buka mic. Macam mana kita dapat sudut ini? Kalau nak guna sin kan? Nak cari BC, sin 53.
Tapi 15 ni sudut hujung ni macam mana kita dapat? Sudut BCA boleh cari. Okey, sudut BCA boleh cari. Siapa tu? Iva, 90 tolak 52.62. Okey, dia ada sebut ke? Okay, cari sekejap menunjukkan segitiga ABC dan segitiga CDE. Iva, 90 dapat mana? Puluh datang daripada mana? Soalan bagi BCD 90. Cikgu tertutup ke? Cikgu tertinggal soalan ke? Oh, ada mention dalam soalan. Oh, cikgu terpotong soalan. Okey, patutlah cikgu macam blur sekejap. Okey, sini 90. Okey. Jadi, nak cari tu, Ilya dah bagi tahu tadi, Ibu dah bagi tahu. 90 tolak 52.62, so atas tu dapat berapa? Atas ni dapat berapa? Berapa dapat? Dah tolak? 90 tolak 52.62. Berapa Sarah? 37.38. Okay, thank you. Cepat sikit. 37.38 darjah. Barulah kita boleh guna petua sin. Okay, kita buat kat mana Jadi nak cari, apa yang kita nak cari, kita letak di atas untuk petua sin. Okay, apa yang kita nak cari, letak di atas. Kalau nak cari sudut, sudut letak atas. Sin 53. Kalau nak cari sisi, sisi letak atas. Okay. So kita akan buat BC sebab kita nak cari BC. BC bahagi sin 53 sama dengan, okay, sebab sisi kita letak atas, jangan lupalah sisi 15 juga kita letak atas. Bahagi pasangan dia tadi sin, sudut ada sin 37.38 darjah. Okay, akhirnya kamu dapat BC sama dengan, dapat tak sama 19.73? Dapat sama tak? Semua orang boleh dapat ini? Okey, gantian akan buat satu markah, jawapan akan dapat satu markah. Akan cikgu bagi tahu satu soalan test kamu dengan cos, satu soalan akan test kamu dengan sin. Okey, ni salah lah ni. Ni jawapan kawan kamu ni salah. Right, tengok yang tu. Okey, good. So kita teruskan, boleh? Kita teruskan. Luas segitiga ABC. Okay, luas segitiga ABC ada dua segitiga. So baca soalan baik-baik, dia nak ABC. Alright, so nak cari luas. Untuk cari luas, senang aja syarat dia. Pastikan kamu ada sayap dan paruh juga macam cos. Dapatlah luas. Katakan AB, sini sudut C. Catat. Okay, ingat. Jadi kita tengok segitiga yang berkenaan tu ada tak sayap, ada tak paruh. Okey, tadi kita dah cari, ini adalah 19.73 kan. 19.73, that means kita ada sayap kat situ, dua sayap dan kita boleh cari sudut di atas. Paruh dia, itulah paruh B. Okey, ni 15 dengan 19.73 tu sayap. Jadi kita boleh guna petua tadi. Luas sama dengan setengah darab dua-dua sayap tu AB, kemudian sin sudut paruh tu. Okey. So berapa sudut paruh? 180 tolak dua-dua ni berapa kelas? Berapa? Adakah cikgu ada rumah di bawah? Berapa? Cepat tolong cikgu. 180 tolak 53 tolak 37.62 kamu dapat, okey, Yang J, Iva, ZC jawapan yang sama So 89.62. Cikgu boleh agak, di situ dia akan bagi markah yang pertama sebab kamu cari sudut tu 89.62. Kemudian gantilah dalam formula luas, mudah aja, pendek aja. Kita akan ganti
Alamak, apa sisi dia tadi? 15, 19.73. 1/2, 15 darab 19.73 darab sin 89.62. Okey, dan kamu dapat tak jawapan sama dengan yang diberi? 147.97. Dapat? Dapat ke? 147.97. Okey, kalau dapat bagus. Very good. So, tadi cari tu, ini K, ini N. Cari sudut tu satu markah. Dan cikgu rasa cikgu terpotong satu lagi soalan. Cari panjang BN. Okey, yang seterusnya minta kamu cari panjang BN. Apa kebunyian soalan dia? Cari jarak terpendek. Cikgu terpotong lagi soalan dia ni. Oh my god. Apa soalan dia, Sarah? Cikgu rasa cari panjang terpendek kan, jarak terpendek. BC sama dengan CN dan ECN garis lurus. Okey, BC sama dengan CN dan ECN adalah garis lurus. Kemudian minta cari BN. Okey, thank you. BC sama dengan CN. ECN garis lurus. So di mana N tu? N. So dia boleh berada di mana? Okay, dia boleh berada di sini kot. Alright. So itu dia soalan. Kalau diberi BC sama dengan C pergi N, tadi kita dapat panjang dia adalah berapa tadi? Soalan BC tadi. BC 19.73. So bila kita dapat itu 19.73 dan dia kata B pergi C sama dengan C pergi N. Jadi dan ECN adalah garis lurus. ECN. Di mana kita nak letak N tu? Okay. Jadi tak mungkinlah N tu berada di luar. Set. ECN. Kalau kita letak dia di luar boleh tak? Dia ada dua keadaan. Sama ada dia berada di luar ataupun dia ada di sebelah dalam. Jadi rasanya dia berada di luar ke di sebelah dalam? Kalau BC sama dengan CN dan ECN adalah garis lurus. Di sebelah luar. Ada yang nampak dia berada di sebelah dalam ke? Okey, dia akan berada di sebelah luar. Sebab dia tulis sana ECN. Maksudnya E dahulu, kemudian C, kemudian baru N. Dan pastikan kamu agak-agaklah C pergi N tu kat sini. Ini panjang dia sama 19.73. Okay, sebab ini baru kita tahu dia ada kat luar. Kamu mungkin boleh confuse dia ada kat dalam ke N tu. No, dia ada di luar Jadi sekarang soalan minta cari panjang B pergi N. Oh, dia nak yang ni. Okay, dia nak yang jauh ni. B pergi N. Dia nak ini. BN. Okey. Jadi kita ada dua sayap. Dan kalau kita ada paruh kita boleh cari BN. Alright. Boleh tak kita cari sudut tu? Kawan-kawan buat ni. Okey, ni dah salah kan? Dia guna Pythagoras theorem cikgu rasa. Ini tak boleh lah. Okay, kita kena tengok soalan ni. Macam mana kita nak cari BN? Boleh cari sudut tu tak? Dalam ni kita dah ada tadi, sini pun kita dah ada. Boleh cari sudut ni. Boleh kan? Yang kuning ni boleh dapat berapa? Boleh? Nampak ke semua orang? Yang luar tu tadi
90 darjah. Oh, situ 90 darjah 52.62. Kamu dah cari tadi. Ini 52. Okey, semua orang ready dengan kalkulator? Berapa sudut luar ni? Pendek aja jalan kerja dia. Tengok, kita nak cari sudut je. Berapa sudut luar tu? 180 37.38, which one 37.38 tadi? Cikgu tengok balik. Oh, tambah tu kot 37.38. Betul juga. Situ 37.38. 37.38, so kita dapat 180 tolak 37.38 sebab digaris luruskan. Jadi kita dapat di atas tu adalah 142.62. Okay, thank you. Alright, Sarah 62 darjah. 62. 62. Kemudian kita dah ada sayap, dah ada paruh. Kita boleh cari panjang BN. Gunalah petua cos. Okay. Kita carilah BN square sama dengan 19.73 square tambah 19.73 square kiri kanan. Tolak 2, 19.73. Cikgu terus tulis kuasa 2, kamu boleh follow darab balik 22 tu maksudnya kuasa 2. Kemudian cos 142.62. Okay, and then your answer should be, apa tadi cikgu tunjuk kat atas? 37.38. Is that your answer? Tekan kalkulator betul-betul. 37.38 cm. Betul tak? Yeah, okay, very good Dianjir. So make sure kamu boleh dapat markah penuh. Sini K, sini N, dan cikgu rasa apa yang kita buat tadi kat atas ada markah. Banyak markah ni. Orang lain dapat tak 37.38? Dapat ke tak? Boleh? Alright. Next. Kita pergi soalan tu dulu. Sekejap lagi cikgu masuk pengaturcaraan. Soalan 8. Okay, kita pergi soalan 8 dulu. Okay, ini ada segitiga, tapi segitiga tu berada dalam bulatan. Ataupun kamu nampak ada sisi 4 dalam bulatan, kita panggil sisi 4 kitaran. Nampak tak? Soalan segitiga boleh ada dalam bulatan. Okay, jadi dia dah beri sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran kamu tahu dia punya info-info yang dapat dia bagi, kamu tahu kan? Dua sudut yang bertentangan ni tambah mesti dapat 180. Sama juga A dengan C ni kalau tambah dapat 180. Itu dalam sisi 4 kitaran. Okey. Jadi sekarang kita nak cari sudut ABC. ABC. Okey, di atas tu. Nampak kan? Kita guna petua apa untuk ABC? Ketuk Kiasen, Yongzhen, cos. Okay, good. Kita guna cos sebab nampak ada semua sisi. Okay, gantian yang betul. Siapa buat ni? Ini salah lah. Ini pun cikgu rasa salah ni, dia just guna Pythagoras theorem. So kita akan guna petua yang betul, petua cos. Jadi sebab kita nak cari sudut B, kita akan letak sisi B di depan. That means 14 square sama dengan 12 square tambah 6 square tolak 2 darab balik 12 dengan 16. Kemudian cos B yang kita nak cari. Okay, and then kamu pindahlah baik-baik, kamu akan dapat, ada banyak step lagi. B kamu akan dapat, sama tak 96.38 darjah? Sama tak? Sebab juga takut jawapan ni salah. Okay, Asen dapat sama. Okay, good. Ada sempat buat semalam. Jihan dapat sama. Okay, bagus. Alright, yang Zen pun sama. Jadi, award markah adalah pada kaedah dan 1 untuk jawapan. Okay, ingat soalan A dah test kamu dengan cos. Kita tengok soalan B. Cari panjang C pergi D. Okay, C pergi D. Jadi kita tengok ini, C pergi D kat situ. Ini dia panjang ni. Jadi,
Baik, kita akan guna petua apa? Kita akan guna petua apa? Tadi cikgu dah bagi info kan, kalau sisi 4 kitaran, kalau atas tu 96.38, okey sin kata sin. Cikgu pun dah ada bagi tahu. Kalau atas tu dah test kamu dengan cos, biasanya yang kedua dia tak tanya cos lagi, dia akan test kamu dengan sin. Okey, kalau ini sisi 4 kitaran, note sikit. Sisi 4 kitaran tadi cikgu dah mention, kamu kena ingat ni walaupun dah belajar form 1, form 2. Bila form 3 Okay, sudut dua-dua ni kalau tambah, kamu dapat 180. So that D berapa? 180 tolak 96.38 kalkulator berapa? 83.62. Okay, thank you Maya. 83.62. Jadi kita nak cari C pergi D, mestilah guna sin sebab kita dah nampak ada sepasang kat situ merpati dua sejoli. Jadi bila ada sepasang kita guna sin. Tak kira lah dia nak tanya apa pun kan. Jadi kita nak cari panjang CD, apa yang kita nak cari kita letak atas dan start dengan dia. Okey, kita nak cari CD, kita letak CD di atas. Okey, jangan pula kamu letak sin CD. CD tu adalah CC, tak ada sin Sin, cok. Kalau kita dah sini dapat, belum lagi 10. Okey, kemudian sudut yang lain pula kita kena cari. Okey. Sini kita kena tahu berapa. Okey, macam mana tahu sini kelas? Macam mana kita nak tahu yang sana? Kita buat apa kat situ? Cari C. Okey, cari C. Okey, C kata cari C. Macam mana kita nak cari C? Okey, macam mana kita nak cari C, Sing? Okey, betul sinus lagi, guna sin lagi. Jadi kita cari sisi sudut sin dulu. Okey, so ambil mana pasangan dia? Pasangan dia yang mana? 10 dengan cari ni dulu, pandai pun. Okey, ambil pasangan ini dulu. Okey, bagus. Jadi sebelum kita pergi kepada CD tu, kita cari C dulu. Maksudnya bila kita nak cari sudut C, kita guna sin C bahagi 10 sama dengan sin 83.62 bahagi 14. Okey, next. Kamu dapat C berapa tu kat situ? Sudut C. Tekan kalkulator. Dapat berapa? 45.16. Okay, very good. 45.16. So, situ kita dah dapat 45.16. 45.22. Berapa tu? Yang Zan. 45.22. Okay. 45.22. Okay, nak cepat type ke? Okay, thank you Yongzhen, Sing, Sumaya. Jadi 45.22. Dan kita dapatlah sudut A dia yang asal tu. Jadi sudut A berapa? CAD tu berapa? Tolak balik 180 tolak 22 ini. Dapat berapa? Panjang cerita sebelum dapat jawapan Okey, berapa dapat? .16. Okay, thank you. Maksudnya CAD tu 180 tolak 45.22 tolak 83.62. Okay, kamu dapat 51.16. Okay, good. 51.16 pandai. Alright, sekarang bolehlah cari CD. Barulah kita boleh cari CD. Okay, kita nak cari CD. CD lah kita letak di atas. So CD bahagi dengan sin 51.16 sama dengan ambillah pasangan ni. Mana-mana yang ada kita ambil yang dah ada bagi tadi. 14 panjang bahagi sudut letak sin. Cikgu banyak kali sebut pun nanti dalam exam ada lagi sudut tak letak sin.
Okey, at last kita dapat CD berapa? Dapat sama tak? Dia punya CD 10.97. Dapat sama tak? Okay, good. Kalau sama, Eva dapat sama kan? Okay, good. Semuanya, Yongzhen, Zixin. Okay, well done. Alright. Now, next question. Diminta short distance. Jarak terpendek dalam cm dari titik B ke garis AC. Titik B, cuba ada spare kat bawah ke? Pandai tak spare kat bawah. Okay. B ke line AC. Dah comot dah tu gambar. Okay, kita ambil purple. B ke line AC. Jadi bila dia tanya short distance, jarak terpendek, mestilah dia pergi secara tegak aja. Okay, dia mesti akan pergi secara tegak dengan sudut 90 darjah. Ini paling pendek dia boleh pergi. Kalau tak tegak 90 darjah, sengit sikit dah lebih panjang. Dia tak akan jadi jarak terpendek. Ataupun ke sana pun sama, dia tak akan jadi jarak terpendek. Yang terpendek mesti tegak. Okay. Semua soalan di sini dan kita tak nampak soalan luas kan? Nampak tak? Dia tak tanya luas. Bila dia tak tanya luas, cikgu dah bagi tahu tadi, satu soalan mesti test kamu dengan petua cos, satu soalan mesti test dengan petua sin, satu soalan mesti test kamu dengan luas, mesti ada luas. So kat situ pun kamu nampak soalan sin 4 markah. Maksudnya kat situlah ada luas. Alright. Jadi, kita nak dapat jarak terpendek ni, kita hanya boleh cari jarak terpendek ni dengan menggunakan rumus luas. Okey, luas segitiga ABC. Luas ABC sama dengan setengah darab tapak darab tinggi. Kita guna petua asal-asal dulu yang kita belajar daripada kecil dulu. Ini. Jadi kalau kita tengok kat segitiga ABC, tapak kita adalah A pergi C dan tinggi kita tu B pergi X. Katakan cikgu letak X. Okay, ataupun cikgu letak situ tinggi. Tinggi T, tapak adalah A pergi C, kita dah ada. Tapi kita boleh cari tinggi ni kalau kita dapat cari luas dia dulu. So kerja kamu yang pertama mestilah kena cari luas dulu. Okay, kita cari luas dulu kelas. Kita mana ni? Okay, kita cari luas ABC dulu. Boleh cari luas ABC? Boleh? Guna petua apa? Guna formula dia yang betul, okay? Setengah AB sin C. Okay? Okay, luas dia. Luas sama dengan setengah darab AB. Kita ada sayap dan paruh, cikgu cakap tadi. Asalkan ada sayap dan paruh kita boleh guna. So katakan cikgu guna 12 dengan 6. Okay, so sudut dia ada paruh dia 96.38. Jadi setengah darab sayap dia 12, darab sayap lagi 1, 6, darab paruh tu sin 96.38. Okay, tolong cikgu berapa luas ni? Berapa luas dia? Cikgu tak ada kalkulator ni nak tekan. Sebab tu cikgu suruh kamu tekan. Go, berapa? Berapa Zixin? Berapa Maya? Iba? Ada ramai ni tapi sunyi. Cikgu pelik lah. Kalau Ahmed tak berani nak bersuara kan? Semua orang takut nak cakap. Takut kat cikgu ke? Okey. Dina Dina ada 35.77, 35.78, 35.78. Okey, kenapa 78? Kenapa 77? Alright. 77 ke 78? tujuh Dina. Kalau 78 Alright. So 35.78. Bunda baik-baik. Okay. Luas sama dengan 35.78. Kamu faham? Kamu cari luas. So sentimeter persegi. Okay, thank you Maya. Sentimeter persegi. 35.78 kan? Okay, ini adalah luas segitiga ABC dengan kaedah sin. Okey, kita cari setengah darab AB darab sin C. Okey, ini kaedah sin. Dan luas ini mestilah sama dengan yang atas tadi.
Kalau kita guna kaedah setengah darab tapak darab tinggi pun jawapan dia mesti sama. So kita samakan lah. Okay, kita samakan sekarang. Jadi kita buat setengah darab tapak AC darab tinggi T mesti sama dengan 35.78. Okay, see? Kat situ kita masuklah AC. Kita cari T sama dengan 35.78 darab 2. Bahagi 2 di kiri, pindah ke kanan darab 2. Bahagi AC kita 14. So berapa T? AC dah bagikan tadi tu 14 dah, comot dah. Berapa T? Okay, orang lain tolong semak 5.11 betul? 5.11. Okay, very good. Jawapan pun 5.11. So, sentimeter sebab itu adalah tinggi. Jadi soalan tu banyak markah. 4 markah sebab kamu ada guna petua sin kat situ. Petua 1 ganti 1. Okay, petua luas 1, formula luas 1 gantian dan jawapan 1. Kemudian ini start kamu ganti AC. Bermula dengan ganti AC tu. Baru ada markah, kaedah dan satu lagi jawapan. Okay, boleh tak? Salah lagi lah. Okay. Kita skip dulu soalan 8. Graf, sekejap lagi cikgu bincang dengan form 5. Okay, soalan 9. 3 segitiga ABC. Alright, banyaknya. CDE, DEF, ADG. Okay, soalan yang pertama. Oh, dia bagi ni. Ni kena tengok. BC sama dengan CD. B pergi C sama dengan C pergi D. Maksudnya ini duduk tengah-tengah. Okay, midpoint. Dan cari line DE, D pergi E. Dia nak itu. Okay. Macam mana buat tu kelas? Banyaknya kamu tengok, jenuh belek kan? Okay, guna petua apa? Dia berada di sin, yang Zen kata, petua sinus. Dia berada di segitiga atas dan segitiga bawah tu untuk yang kamu nak cari ni. Jadi kita perhati baik-baik. Baguslah kamu nampak. Yang Zen, cikgu rasa yang form 5 pun nampak. Ini kita guna petua sin sebab kita ada pasangan. Pasangan. Kita ada pasangan, kita guna sin. So untuk soalan A, 8.11 jawapan pun betul. So terus kita buat markah lah. Okay, gantian 1 markah, jawapan 1 markah. Alright. Boleh kan cikgu teruskan apa yang kita nak cari tu kita letak, sepatutnya apa yang kita nak cari tu kita letak di atas dan pertama sekali. Inilah letak di atas. Okay. Kemudian cari panjang AD. Panjang A pergi D. Ini dia. Dekat situ pula. Jadi kita guna apa pula ni? Tadi sudut tu 45. Kalau di garis lurus sini pun 45 kan? Okey, nak cari panjang AD. Boleh guna petua apa lagi tu? Panjangnya. Okey, soalan B tengok jawapan dia boleh je dapat 7.7 sama 7.73. Tapi sebenarnya 2 markah. Boleh guna petua sin kan cikgu rasa. Sudut ni 45 juga. Okey. Kemudian kita nak cari AD sebab sudut tu pun 45. Ni yang kita dah ada sepasang. Jadi kita nak cari AD. Okey. Baik. Kita boleh cari mana-mana sudut dulu tak? Ke memang tak boleh? Okay, kita cari sudut mana dulu? Cari A dulu. Okay, macam mana kita cari A? Jom kita cari A. Macam mana? Okay, macam mana kita nak cari A tu?
Kita guna sin. Okay, good. Jadi kita boleh cari A dulu. Kita ambillah 3 ni kan. Pasangan dia dengan A. Maksudnya kita akan guna sin A bahagi 3. Sebab kita nak cari A, letak sin A ke atas. Sama dengan sin 45 bahagi 6. Okay, kalau kita boleh guna petua sin, kita guna petua sin daripada petua cos. Cos tu panjang. Okay. Jadi kat situ dapat A berapa kelas? A berapa? Okay, cepat-cepat. A dapat berapa? 20.70, betul? 20.7. Okay, 20.70. Samalah 20.7, okay. Bila dah dapat A tu 20.7, cikgu harap yang lain pun faham. Kalau cikgu terlalu laju bagi tahu. Okay, sekarang kita dapatlah cari sudut G untuk pasangan dengan CD tadi. Okay, kita cari sudut G sekarang. Berapa ni? Kita nak cari pasangan dia AD. 114.3. Okey, 114.3 darjah. Jadi kita dapatlah cari AD bahagi sin. Ingat yang nak cari tu letak atas. Dan jangan letak sin untuk panjang. Sin untuk sudut. Sama dengan, okey, ambil mana-mana pasangan. Boleh ambil 45 dengan 6. Okey. AD 6, pasangan dia sin 45. Okay, so semua orang dapat tak ini? Terus dapat dah AD sama dengan 7.73. Dapat? Okay? Dah rasa panas. 7.73. 3 markah kat situ. That's why dia panjang sikit. Boleh? Cikgu laju sangat ke? Okay, good. So 3 markah. And then cari panjang CD. 2 markah pula. C pergi D. Ini dia, ni C pergi D. Oh, okay. Jadi kita dah dapat 7.73. Jadi nak cari CD, kita kena cari BD dulu. Sebab itu dah bagi 90 darjah, kita boleh je guna Pythagoras theorem. Okay. Pun sama dia guna petua cos, boleh aja untuk cari 90 tu kan. Dia guna BD square sama dengan 8 square 7.73 square. Boleh juga. Ataupun kamu guna Pythagoras theorem pun boleh. Okay, untuk cari BD. BD kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 7.73 kuasa 2. Okay, boleh, tak ada masalah. So itu dia dapat BD 11.12, kemudian bahagi 2 dapat 5.56. Right, 3 markah. 1, 2, ini jawapan dan ini pun jawapan. Alright. Boleh? 5.56. Semak jawapan kamu. Dan akhir sekali soalan minta panjang C pergi E. Okey, C pergi E. Hanya ni. Alright. So macam mana cari panjang C pergi 2? Ini tadi berapa panjang dia? Dapat je kita masuk 5.56. So ini adalah 5.56. Okay. Right, cepat beritahu cikgu macam mana nak cari C pergi E. E pergi D tadi kita dah dapat 8.11. Okey, cari D. 8.11. Yongzhen kata cari D. Sudut. Cari sudut. Kita dapatlah cari ni. Sebab dua sisi ni kita dah ada kan? Kalau kita dah ada dua sisi, kita boleh guna petua cos. So kita nak cari D, Yongzhen kata. Okey, Yongzhen D berapa? Sini kita boleh tahu sudut dia berapa. Okay, berapa D? Kita tengok jawapan kawan kamu. 45.47. 180 tolak 44 tolak 46. Tengok jawapannya 180 tolak 45 tolak 46. 89.
CE. Okey. 5.56, 8.11. Okey, dia dapat kos, dia dapat sudut ni 89. BDG, betul ke? BDG. BD apa? Sudut BDE. BDE adalah 89, betul? Sini dapat 46. Okey. Yongsen dapat 46. Sini 46. Okey, kemudian tolaklah 180, tolak 46, 45. Itu yang dapat 89. Alright. Kemudian sudah dapat sudut atas, gunalah petua cos, ada sayap dan dah ada paruh. Okey, itu dia 9.75. Dan 3 markah mestilah markah pertama kamu cari sudut. Markah yang kedua ganti dalam petua cos, markah yang ketiga tu jawapan. Okey. Bercelaru dia punya jadual kan? Okey, sampai sini ada soalan tak nak tanya cikgu? Form 5 okey lagi tak sampai sekarang? 3/5 okey lagi tak? Mana cikgu punya 3/5 ni? Okey, Sarah okey lagi? Kita tak bincang lagi soalan ni. Soalan pengatur caraan. Dianji okey lagi tak? Okey, untuk form 4 cikgu rasa kita habis untuk indeks dan nombor segitiga. So cikgu akan sambung dengan form 5 untuk tajuk 3/5. Kalau kamu nak tinggalkan kelas, boleh tinggalkan kelas sekarang. Okey, 3/5. Boleh bagi tahu cikgu soalan mana yang kamu betul-betul nak bincang? Nak bincang semua ke? Okey, ataupun 3/5. Cikgu. Bab yang cikgu nak bincang dengan form 5 ni ada kaitan dengan form 4 punya ke? Ada, dia dalam matematik moden tapi kamu tak belajar lagi bab 9. Oh. Dia ada dalam modern maths. Dia subjek form 5 ni. Okay? Modern maths pun kamu tak belajar lagi bab 9. Ni soalan modern maths bab 9. Hampir-hampir iras lah. Tapi kalau kamu nak stay pun tak apa, nak tinggalkan kelas pun tak apa. Sebenarnya soalan dia tak susah ni. Okay, form 5 boleh sambung sekejap. Soalan 7 kita tengok soalan 7. Form 4 kalau nak stay nak tengok pun tak apa. Okay, kita tengok soalan. Siapa yang nak keluar kelas tak ada masalah, boleh keluar sekarang kalau siapa nak keluar. Okay, seekor peternak. Kesian dia. Seorang peternak menjual S ekor ayam dan Y ekor itik. Dia dah bagi S dan Y tu apa. Harga ini adalah untuk X, harga 9.6 untuk ayam. Okay, tertakluk pada kekangan. Kita tengok kekangan. Dia dah guide kamu 1, 2, 3 ni nampak lebih mudah lah. Bilangan ayam Y melebihi bilangan itik tidak melebihi 50 ekor. Maksudnya ayam lebih banyak daripada itik. Ayam tolak itik tak boleh lebih daripada 50. Okay. It should be X ayam. Ayam melebihi itik. X tolak Y tidak melebihi 50 ekor. Maksudnya kurang atau sama dengan 50. So X kecil atau sama dengan 50 tambah Y. Okay, ini cikgu rasa ada, boleh buat ni. Jumlah bilangan ayam dan itik menghampiri 120. Okay, jadi X bilangan ayam tambah Y bilangan itik tambah 22 menghampiri 120. Maksudnya hampir-hampir 120. Alright. Dan yang ketiga, jumlah hasil jualan ayam dan itik sekurang-kurangnya. Okay, bila dicerita tentang harga, kita ambillah tentang harga. Okey, 8X tambah 960Y. Okey, 8X tambah 9.6Y. Okey, sekurang-kurangnya. Paling kurang. Okey, no problem form 4 bye. Sekurang-kurangnya, paling kurang, so lebih atau sama dengan lah. Tanda ni kena jaga. Lebih atau sama dengan 480. Okey. Baik, so 3 kekangan, 3 markah. Ini 1 markah, ini 1 markah, ini 1 markah. Alright. Kemudian, ni 3 markah senang aja. Cuma tanda tu kena jaga. Besar kecil ke,
Kecil ke, besar ke, ada sama dengan tak? Kamu kena check balik. Baik, kemudian soalan dia, tu dia. Oh, menghampiri 480 tu. Ini kecil. Okey, besar. Alright. Kemudian dia suruh kamu lukis graf 2 cm 10 bird. Bird tu maksudnya ayam dengan itik tu keluarga burung kan. Jadi itik 2 cm 10, ayam pun 2 cm 10, ambil garisan tepi sekali. Okey, now kita tengok graf. Tak berapa clear. Baik, cikgu dah pesankan pada kamu setiap kali jawab soalan ni semua berada di atas kertas graf. Baik, untuk soalan ni cikgu pun dah pesan paksi X, paksi Y tu label. Tadi X tu adalah apa? Itik ke ayam? X apa kelas? X adalah ayam. Tengok. Jadi tulis kat situlah ayam. Tak boleh warna merah. Okey. Dan Y itu adalah untuk itik. Tulislah kat situ. Itik. Supaya dia tak mengconfusekan kamu bila jawab soalan nanti. Okey. Tadi daripada kita punya 3 ketaksamaan yang kita dah buat. Yang pertama S tolak Y 50. Jadi kamu ambillah 2 titik. Mana-mana titik atas garisan. S80, Y30, S50, Y0. Is that kosong ke 80 ni? Okey, kosong. S80 yang Sarah. Okey. S80, Y30. Bila ganti dalam ni, satu lagi S50, Y0. Okey. Jadi markah yang pertama, cikgu akan semak nak bagi markah yang pertama untuk graf, cikgu cari yang graf yang betul tu dulu. Satu saja cukup. Okey, jadi katakan yang ini. S tolak Y ataupun yang ini pun senang cikgu nak tengok. Okey, cikgu tengok S tambah Y. Jadi mana dia? 80 dengan 30. Cos S80 Y30 tak berapa jelas 80 dengan 30. Satu lagi 50 dengan kosong. S50 Y0. Okey, ni kan? Betul tak? Boleh? Yang ni kan? Jadi bila cikgu nampak dia betul saja, cikgu akan terus bagi markah tu. Okey, yang pertama. Ini markah kaedah. Satu saja. Okey, markah yang kedua, kesemua garisan ni mesti betul. Okey, dan cikgu dah semak. Tadi kamu pun boleh semak. Cikgu cepatkan sikit Kamu buatlah garisan S tambah Y kecil atau sama dengan 120 tu. Kamu buatlah titik. Ikut cara dia tu. Ataupun cara kamu tu terpulang. Cari 2 titik. Buat garisan. Dan cikgu rasa jawapan tu dah betul. Ni jawapan yang betul lah. Okay. Hampir sama kan? Alright. So. Make sure garisannya betul. 3-3. Tadi satu line. Okay. Satu line K1. 3 lines. Okey. K yang kedua, markah yang kedua. Dan yang seterusnya adalah rantau. R. Okey, R mesti berada di tempat yang betul. So, N1. Jadi, R ni sangat penting. Kamu salah letak R saja, jawapan untuk, markah untuk jawapan seterusnya terganggu. Okey, boleh hilang 2 atau 3 markah, banyak juga. Okey, sampai sini boleh? Boleh ke? Sarah okey tak? Okey. Next, soalan tanya. Boleh cuanteng. Okey, cuanteng good. Soalan tanya. Dah habis dah tu kita. Dia bagi 4 markah banyak. Diberi penternak itu memperolehi keuntungan RM2 bagi setiap ekor ayam dan RM3 bagi setiap ekor itik. Okey, kamu kena faham ini. Ini untuk ayam dan ini untuk itik. Okey, maksudnya keuntungan adalah RM2 untuk ayam tambah RM3 untuk itik. Itu keuntungan K. Okey. Soalan dia, guna graf yang dibina, cari dalam RM keuntungan maksimum dan minimum. Dia nak dua-dua. Maksimum nak, minimum pun nak. Jika bilangan ayam dan itik sama. Ayam sama dengan itik. Ni kena buat tu. Kena buat garisan. Di mana garisan ayam sama dengan itik. Maksudnya bila ayam seekor, itik pun seekor.
Bila ayam 20, itik pun 20. Kamu letaklah pada kamu punya graf ni. Ni sini 30, 30. Ambil satu lagi yang jauh, katakan tadi, ni Sarah buat kat mana ni? Apa kau tak nampak? 10. Ni 60 kan? 60 dengan 60. Situ, mana pen cikgu? Sini. 60, 60. So ada 2 titik ni gariskan. Ni garisan dia. Nampak tak? Ini garisan apabila ayam dengan itik sama banyak. Ini garisan X sama dengan Y. Jadi untuk soalan ni, kamu tengok pada garisan dan tengok garisan tu masuk rantau. Okey? Bila dia menyentuh rantau paling bawah, itu minimum lah. Okey. Pada dia menyentuh rantau paling atas, ini maksimum. Okey, keuntungan. Bilangan itik yang atas ni bagi keuntungan maksimum. Bilangan itik yang bawah ni sebab first sentuh rantau itu bagi keuntungan yang minimum. Okey, boleh faham tak? Bila dia cakap bilangan sama, kamu buat garisan ni. X sama dengan Y. Kemudian, itu dia persamaan keuntungan. 2X tambah 3Y keuntungan. Kemudian untuk maksimum, ganti masuk, cikgu tak nampak dah. Berapa ke Sarah? Ni berapa? Untuk minimum ambil koordinat yang betul 140. Ini 300 kot. 300 maksimum, minimum 140. Okey, 300. Maksimum, minimum 140. Okey, bagus. Macam ni lah. Boleh tak? Dia buat berapa markah tu? Dia akan buat kamu 3 markah. Boleh? Biasanya 3 markah ni yang pertama sekali dia bagi gantian. Gantian ni. Maka gantian selalu ada. K1 dan jawapan ini maksimum 1, minimum 1. Boleh? Boleh tak? Cikgu tak dengar suara Chin hari ni. Cikgu tak nampak Chin. Chin ada ke? Cuanteng boleh. Chin ni line stabil dah. Tadi kesian belum masuk. Okey. So boleh kan soalan ni? Soalan ni senang. Cuma kamu kena hati-hati bila ambil titik. Titik tak sama dia akan bagi jawapan yang berbeza. Dan untuk SPM dia tak ada maaf untuk jawapan yang berbeza. Itu masalah tajuk ni. Okay, dia tak ada range, tak ada julat. Kalau soalan segitiga, kalau soalan tadi apa? Nombor indeks dia ada julat. Jawapan tu dia boleh terima dalam julat-julat tertentu. Maksudnya jawapan kamu tak sama tapi masih boleh terima. Kalau soalan ini tak ada maaf, tak ada julat. Terus tak, kalau dia kata 300 lah. Kalau skema kata 140 lah. Itu bahaya soalan ni. Tapi soalan ni senang jawab. Okey. Kita tengok soalan 9. Ada 2 saja ke? 2 ke 3? Okey, soalan 9 tak apa. Kita pergi dulu. Soalan 8. Alright ni. Alright. 2. Okey. Kita tengok soalan. Untuk menghasilkan sebiji kek, 80 gram tepung dan 60 gram gula. Okey, dia bagi tepung dan gula. Kamu tengok sana. Kemudian untuk menghasilkan roti ban, 120 gram tepung dan 300 gram gula diperlukan. Ada dua pemboleh ubah yang mengelirukan kat situ. Tepung, gula, ban, kek. Okay, kamu tengok baik-baik. Seorang peniaga kek dan roti ban mempunyai 7.2 kg tepung dan 3.3 kg gula. Okey, dia akan kelirukan kamu kat sini. Bilangan kek yang dihasilkan tidak melebihi 2 kali ganda bilangan roti ban. Okey. Sebenarnya kalau dia cuba kelirukan kita, ada banyak pun boleh ubah. Ada tepung, ada gula, ada ban, ada kek. Yang mana satu SY. Itu yang masalah yang kita akan jumpa. Jadi kamu cari ni lah bilangan kek. Itulah SY-nya. Kan? Tidak melebihi bilangan roti ban. Dan dia pun dah bagi S kek, Y ban. Jadi ini pun boleh ubah kita. Bilangan kek dan ban tu adalah S dan Y. Okay, 3 ketaksamaan. Jadi untuk buat kek, kita tengoklah roti dan gula pula. Gula dan tepung dia.
Untuk buat roti, tengok gula dan tepung dia, 2/4 persamaan. Kemudian, ni persamaan yang ketiga, 2 kali ganda bilangan. Okey, untuk kek. Untuk kek dulu. Sorry. Okey, 120 gram tepung, 30 gram gula untuk buat roti. 80 gram tepung, 60 gram gula untuk buat bun. Okey, jadi persamaan kita yang pertama, kita buat macam mana? Okey, cuba. Kita pernah cuba? Tepung ada banyak ni. 7.2 kg tepung. 3.3 kg gula. So kita tengok untuk tepung dululah. Okay, kita tengok untuk tepung yang akan digunakan untuk buat kek 80 gram. Maksudnya 80 darab sebiji kek. Untuk buat roti dia akan guna 120. Okay, untuk buat roti. So 120Y. Dan jumlah tepung yang ada adalah 7.2 kg saja, maksudnya tak boleh lebih. 7.2. 7.2 ini kg, pastikan sama. 7200. Padamlah. Okay, tulis elok. So 7200. Baru unitnya sama. 80 gram, 120 gram, 7200 gram. Okay, ini yang pertama. Dah untuk tepung. Kemudian kita tengok untuk gula pula. Okay, gula yang digunakan untuk buat kek 60 gram, untuk buat bun 30 gram dan jumlah gula 3.3 kilo. Okay, jadi 60 gram untuk buat kek X tambah 30 gram untuk buat Y, roti, bun. Dan jumlahnya hanya ada 3.3 kg. Itu kg kena tukar. Tak boleh lebih lah daripada jumlah yang dia ada. Kalau lebih nak cari kat mana sebab dia ada 3.3 kg gula. Okay, dia mempunyai banyak itu saja. Alright, ini yang kedua. Okay, kekangan yang kedua. Dan yang ketiga dia ada kat sini kelas. Yang ketiga, ni bilangan kek yang dihasilkan tidak melebihi. Okay, kek tak boleh lebih 2 kali ganda. Maksudnya bilangan kek tadi adalah X. Tidak melebihi, tak boleh lebih, kurang tak apa. Sama tak apa. Okay, so ada sama dengan 2 kali ganda bilangan roti bun, 2Y. Okay, ini kekangan yang ketiga. Apa-apa pun soalan ni bermula dengan kekangan ni. Okay, markah kekangan N1, N1, N1. Okay, bila yang ni betul, yang bawah nanti betul. Kalau sini ada salah, yang bawah tu banyak, dia hilang markah. Okay, so soalan B, lukis graf lah. Bila kita ada 3 kekangan, lukis graf, kemudian soalan C, kita akan jawab soalan dia. Okay, ni skema. Tengok graf dia sama tak? Graf dia sama. So cikgu kira betul lah ni. Okay, 1, kemudian cikgu akan cek 3 garisan 3 tu betul. Cikgu akan bagi K1 dan rantau yang betul tempatnya N1. Okay, kemudian soalan yang kedua, dah lukis graf. Ni tadi pun dah dapat kan? 7200, 3300. Ini N1, N1, N1. Alright. Jadi tengok sini, yang ketiga ni, X kecil daripada 2Y. Bila kita nak lorek, kita pandang daripada Y. So, ia boleh jadi 2Y besar atau sama dengan X. Okay? Bila kita nak lorek, kita boleh tengok yang itu. Kita tengok daripada Y. Oh, maksudnya kita akan lorek atas. Kan kita dah belajar, kalau besar, lorek atas. So, kita akan lorek atas garisan tu. Ni kita lorek atas kan? Sebab tadi asalnya X kecil atau sama dengan 2Y. Jangan tanya cikgu pula, cikgu kenapa lorek atas padahal sini kecil? Ada yang confuse lagi ke? Sini kecil tapi kita sebenarnya tengok daripada 2Y.
Tengok daripada Y di atas, lori atas, so di situlah rantau. Okay, soalan yang seterusnya, soalan C. Cari berdasarkan graf, cari berapakah keuntungan maksimum yang diperolehi peniaga tersebut sekiranya keuntungan dari sebiji kek dan sebiji roti bun ialah 80 sen dan 70 sen. So keuntungan, kamu buat persamaan keuntungan. Okay, 80 sen tadi X untuk siapa? Kek. Okay ya. Ini X, ini Y. Okay, so 80X tambah 10 sen, 70. 70Y sama dengan keuntungan. Okay, itu persamaan kita untuk dapat jawapan. Keuntungan maksimum yang diperolehi oleh peniaga. So kita kena buat garisan ini dulu ataupun boleh ambil mana-mana titik. Kalau soalan tak suruh buat, kita ada banyak pilihan. Janji kita ada persamaan yang betul. Okay, 0.8X tambah 0.7Y sama dengan K. Okay, itu belum ada markah. Ganti baru ada markah. Okay, katakan 54.9 ke? 5.4.2 keuntungan maksimum. Alright. Jawapan bagi 54.2. Okay, jawapan bagi 54.2. Ada yang dapat tak 54.2? Susah tak nak baca? Wendy, susah tak nak baca? Iba? Susah tak nak baca point tu? Kamu ada ke kat situ? Ke semua orang dah lari? 54.8 Welly kata. Welly dapat 54.8. Itu masalah dia lah. Dia jawapan bagi 54.2. Orang lain? Titik ni ke? Titik ni ke maksimum? Lianja dapat 35. Ini ke titik maksimum dia? 38 ni 3835. Oh, 38 36 37 38. Okey, sekejap Point ni berapa? Kamu dapat berapa kat situ? Bahaya sangat sebab kamu kena hati-hati dengan garisan. Bantu kamu dapat 35. Ban dapat 35. KX kan? 35 dalam rantau tak Lian Jie? Dalam rantau tak? Oh, saya nampak garisan ni tak berapa sharp. Garis sikit. Okey, 35 ban. Sini? Sini berapa? Jadi dapat berapa? 37. 36. Jadi dapat 36. 36? Kalau dapat 36, garisan ni betul tak? Garisan ni touch pada 55, betul ke? Touch pada 55 dan touch pada 80, 90, 100, 110 kan? 70, 80, 90, 100, 110. Betul tak garisan ni, touch ni? 110 dengan 55. Ya. Kalau ya, kat sini 36. Really dapat. Yang C dapat berapa? Yang ni? S ya? 37 lah kan? Ke 38? 37. Kalau 37, 35, Wiley dapat berapa? Tadi? 36. Kamu dapat, mana jawapan Wiley? 54.8. Itu
Oh. Jauh sangat daripada tu kan. Okey, tak apalah. 37 ke 38 ni kena hati-hati. Sebab sini dapat 38. Kalau siapa punya jawapan ni cikgu tak ingat. Kalau kamu tulis 38, cikgu nampak titik 38 tu dah berada di luar rantau. Okey, siapa punya jawapan ni? Tengok balik. Tak apalah Titik ni kalau kamu ambil 38 tu dah berada di luar rantau. Sini kan? Ini adalah 35, 38. Sorry. 38, 35. Okey. Titik kamu dah berada di luar rantau. Jadi jawapan tu dah kira salah. Titik maksimum dah kira salah. Okey, tak boleh terima dah ni. Dia akan salah kat sini. Dia akan dapat dalam gantian sahaja dan jawapan salah lagi sekali. Okay, faham tak yang lain? Titik kalau berada dalam rantau walaupun salah tak apa. Okay, titik kalau berada dalam rantau walaupun salah tak apa, ganti dapat jawapan. Okay, tapi kalau berada di luar rantau, tak ada jawapan sini. Diganti saja. So maksudnya orang tu faham kamu ganti. Okay, so tengok situ baik-baik. Kamu tolong perhatikan 37, 35 tu cikgu kira macam okey lah 37. Alright. So sangat jauh dengan skema. Kita boleh abaikan skema tu. 54.2 sangat jauh. Seterusnya soalan yang ketiga. Dekat sini. Soalan dia cari bilangan maksimum minimum roti ban yang dihasilkan oleh peniaga tersebut. Jika bilangan roti ban melebihi bilangan kek sebanyak 20. Ban melebihi kek sebanyak 20. Okey, jadi kena bina garisan lah. Ada garisan tak tadi? Ada kan garisan ban melebihi kek? Oh, tak ada. Tak ada. Okey, kita buatlah satu garisan ban melebihi kek sama dengan 20. Maksudnya kalau kek 20, ban mesti 40 macam tu. Kamu boleh create garisan tu. Okey, dia kata ban melebihi kek sebanyak 20. Maksudnya kalau kek 20, X 20, Y mesti 40. Okey, satu lagi kita ambil contoh yang lain. Kalau kek 50, ban mestilah 70 sebab dia lebih sebanyak 20. Okey, jadi kita boleh bina garisan tu. Kita tengok kat mana. Kita boleh tengok poin-poin ni. 20, 40, 50, 70. Kat mana? Okey, 20, 40, 50 dengan 70. Oh my god, tak nampak pula. Kalau 10 dengan 30. Kat sinilah pasangan-pasangan dia. Okey, situ pasangan-pasangan dia. Okay, kamu bina garisan ni. Cari yang minimum dan maksimum. Boleh tak buat macam ni? Betul ke cikgu buat ni kelas? Okay, so jawapan yang diberi sama tak dengan kamu? 22 kek 44 ban. Sama tak? Maksimum. Sini kan? 22, 44. Kat situ. Nah, buat garisan tadi. Mula-mula buat garisan. Lepas tu kenal pastilah yang maksimum tu. 22, 44. Okay. Boleh ke? Sama Wally? Alright. Boleh? Okay. So, kamu semak jawapan. Dan yang last sekali. Okay, dia sama dengan skema. Sebab masa dah ni kesian kamu. Dah dekat 2 jam. Okay, kamu tengok skema. Ada problem tak? Cikgu tengok persamaan yang kedua. Okay, cikgu nampak ada pelik sikit kat situ. Kita tengok persamaan yang kedua sekejap. Yang lain tu kamu boleh buat. Bilangan pelukis plan. Tengok sekejap. Syarikat mengambil pekerja baru untuk mengisi jawatan jurutera. Gaji bulanan jurutera 220, pelukis plan 180.
Okey, syarat dia berikut. X untuk jurutera, X untuk jurutera dan Y untuk pelukis plan. Okey. Jurutera X, Y pelukis plan. Right. Bilangan pelukis plan melebihi bilangan jurutera sekurang-kurangnya 10 orang. Pelukis plan yang lebih. Okey, pelukis plan Y dia lebih, so dia tolak X. Sekurang-kurangnya, paling kurang, tak boleh kurang lagi, so besar atau sama dengan 10. Okey, kemudian Y besar atau sama dengan 10 tambah X. Okey, itu dia yang pertama. Cikgu rasa semua orang okey. Yang kedua ni, jumlah bilangan jurutera kurang-kurangnya 10%. 10% buat macam mana pula? 10% daripada bilangan pelukis plan Y. Jurutera X. So, X sekurang-kurangnya, tak boleh kurang lagi, itu dah paling kurang. Besar atau sama dengan, buatlah 10/100 Y. Okey? Ataupun kamu dapat X besar atau sama dengan 0.1 Y. Boleh tak? Boleh ke? Itu dapat yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okay, yang ketiga, jumlah wang yang diperuntukkan. Okay, kalau dia dah kata peruntukan, tak boleh lebih lagi daripada 80,000. So kamu akan buat ini, ambil wang lah, 2200X tambah 1800Y. Tak boleh lebih lagi, so kurang 80,000. Okay, sama kan? Boleh? Boleh dapat ni, tiga-tiga ni. Bina persamaan dengan betul. Boleh, conteng. Okay, good. Conteng faham kan sekarang? Conteng kata terlupa kan? Alright, ni Dan buatlah garisan. Cikgu dah ajar skill dia. Kamu tengok yang atas tadi, kamu akan dapat macam ni lah. 3. 1, 2, 3. So, cikgu akan buat dia sama. Okay, 1N1N1. Sebab dia sama dengan skema tu. Dan boleh tengok jawapan. Ada problem? Boleh bagi tahu. 4, 40, 5, 20. Sama jawapan ni. Okay, 5, 20. Okay, nampak sama? Boleh dapat sama. Soalan apa tu? 4, 20. 44 pekerja. Okay, jumlah pekerja dia 44. Ni dia pun sama. Okay, bagus. 40, 44. Okay. Cikgu harap orang lain pun dapat. Baik, ada nak tanya apa-apa tak sampai sini? Ada nak tanya? So ada 20, ada lagi 3 tempat yang tak tinggalkan kelas kan? Okey, tak apa, belajar je lah dulu. Ada nak tanya apa-apa? Ulfa, ada Ulfa. Ziha okey? Sarah okey? Okey, kamu jangan terikut dengan yang diary yang cikgu bagi ni kan, sebab diary ni dia kata boleh pilih soalan ni ataupun soalan segitiga. Kamu jangan ikut tu sebab ini KBSM punya punya format. Format untuk KSSM kita tak tahu ada pilih ke tak pilih. Adakah ini memang akan pasti pilih dengan segitiga. So kamu kena buat semua. KSSM kamu jangan pilih-pilih. Jangan pilih dulu sebab kita tak tahu soalan mana nak pilih-pilih. Macam dulu KBSM cikgu dah tahu soalan pengatur cara alinnya mesti pilih dengan pengatur cara alinnya mesti pilih dengan soalan bab 10 untuk tingkatan 5 gerakan linear tu kan, gerakan garis lurus. Tu cikgu dah pasti dah, dulu kita dah tahu dah. Kalau nombor indeks mesti pilih dengan segitiga. Itu format KBSM. Dah tahu soalan mana nak pilih. Cikgu dah boleh cakap dah, okey pilih yang ni, pilih yang ni. Tapi untuk KSSM, untuk kamu ni, kamu jangan pilih-pilih, jawab semua dulu. Mahirkan semua, okey? Boleh tak Cuanteng? Minru okey? Nisa, ini modul diary 1 semua orang kena kuasai. Sebab ini diary 1 soalan yang paling rendah aras dia. Minimum. Okey, Billing hari ni tak banyak bersuara. Cihong. Oh, line slow. Tak apa, cikgu ada record. Nanti cikgu cuba upload lah. 2 jam ni jenuh nak upload. Okay. Cikgu boleh hantar jawapan. Cikgu akan hantar dekat Google Classroom. Don't worry.
Okay, cikgu hantar dalam grup juga. Okay, Ivan? Okay. So cikgu rasa kita dah pergi 2 jam, cikgu kata 1 jam setengah je. So hari Khamis tak ada kelas, okay, kita dah cover semua hari ni. Ada apa nak tanya? Ada? Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita boleh bersurai kat sini dulu. Okay, Cuanteng pun tak ada, Welly pun okay. Kalau siapa ada problem boleh, okay, ciao no problem. Kalau ada siapa ada masalah boleh PM cikgu, okay. Kita bersurai kat sini dululah. Okay, boleh say goodbye, boleh say thank you and then boleh leave the class. Okay, Sing, bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama semua. Okay, sama, bye. Okay, Ruiling, bye. Thank you.